Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan isu kurang cekak dalam pengagihan zakat. Nama saya Shirley Rashika. Saya akan membentangkan bagi bahagian pendahuluan dan penutup. Zakat merupakan rukun Islam keempat yang mewajibkan umat Islam yang berkemampuan untuk memberikan harta mereka kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini disebabkan untuk meningkatkan taraf hidup golongan yang kurang berkemampuan dan mengurangkan jurang pendapatan antara umat Islam. Jadi, perhatian berterusan terhadap urus tadbir penyerahan zakat amat diperlukan bagi memastikan proses penyerahan zakat kepada golongan asnaf berada pada tahap optimum. Proses agihan zakat yang tidak cekak boleh memberi kesan kepada golongan asnaf dan ekonomi negara. Justru, urus tadbir zakat perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi mencapai matlamat zakat yang sebenar. Usaha-usaha yang dilaksanakan akan memberi kesan kepada perubahan kehidupan asnaf. Ia berkemungkinan besar tidak hanya memberi hasil dalam melepaskan asnaf dari kelompok penerima zakat, akan dapat menjadi pembayar atau penyumbang zakat pada masa depan. Selamat petang kepada doktor dan rakan sekalian. Nama saya Mo Chai En dan saya akan menerangkan bahagian objektif dan tinjauan literatur. Ketika melaksanakan kerja khusus ini, terdapat dua objektif yang ingin dicapaikan oleh pengkaji, iaitu mengenal pasti isu dan cabaran pengurusan agihan zakat dan menguraikan cadangan bagi memperbaikkan pengurusan agihan zakat. Seterusnya, pengaji telah mendapati beberapa maklumat yang berkaitan dengan topik kajian daripada surat khabar. Pertama, ialah berita daripada Sinar Harian yang bertajuk Agihan Zakat oleh Pemimpin Bukan Islam, Jejas Imej Zakat Pulau Pinang. Berita ini telah diterbitkan oleh Muhammad Iskandar Othman pada tahun 2019. Menurut berita ini, ia telah menyatakan bahawa isu-isu pengagihan zakat oleh pemimpin bukan Islam semakin bertingkat. Hal ini menyebabkan masyarakat Islam mula hilang keyakinan kepada institusi pengurusan zakat dan terdapatnya umat Islam yang bermula mencari pengganti lain untuk mengelakkan pembayaran zakat melalui ZPP. Jadi, pihak yang terlibat haruslah menyelesaikan isu ini dengan secepat mungkin. Kedua, berita dari laman web berita harian dengan tajuk Dakwaan Pusat Zakat Lambat Harga Bantuan Hanya Stigma. Berita ini diterbitkan oleh Ahmad Sulaiman Adnan pada tahun 2021. Berita ini telah menjelaskan bahawa kenyataan pusat zakat gagal atau lewat memberi bantuan sebenarnya hanya sesuatu stigma dan ia muncul disebabkan institusi zakat lemah dalam mempromosikan bantuan mereka yang telah dibuat. Walau bagaimanapun, sekira pihak kuasa pandai dalam mempromosi peruntukan zakat yang mereka telah dibuat secara terus, stigma ini akan dapat dikurangkan. Akhir sekali, berita dengan tajuk Perkasa Kaedah Agihan Zakat dengan Manfaat Teknologi Semasa. Berita ini asal daripada utusan digital yang diterbitkan oleh Iris Ahmad, sama juga pada tahun 2021. Menurut berita ini, semua agensi pengurusan zakat haruslah memperkasakan cara pengagihan bantuan zakat melalui teknologi semasa. Hal ini adalah bagi meningkatkan kecekapan pengagihan zakat. Malaysia telah lama menjadi salah satu pemimpin dalam bidang zakat di pentas global. Jadi, ia telah diharapkan untuk memajukan kejayaan ini dengan selanjutnya. Setakat ini untuk bahagian saya. Selamat sejahtera, saya mengucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Jun Yuan dan hari ini saya akan membincangkan tentang kajian lepas yang telah digunakan dalam kajian kami. Kajian lepas yang pertama digunakan dalam kajian kami adalah bertajuk Management of Zakat in Modern Muslim Society yang diterbit oleh Imtiazi pada tahun 2000. Dalam kajian ini, penerbit berpendapat pengurusan zakat perlu diurus oleh mereka yang dipercayai, berkelayakan dan mempunyai skill untuk mengurus dana zakat. Seterusnya, kajian lepas yang lain adalah bertajuk A Case Study of Zakat Management
yang diterbit oleh Abdul Wahab pada tahun 1995. Dalam kajian ini, penerbit berbincangkan tentang pengagihan zakat di Malaysia tidak diurus dengan baik kerana kekurangan pekerja yang berkelayakan dan tiada jaringan profesional. Selain itu, kajian lepas yang seterusnya adalah bertajuk An Instrument of Self-Reliance and Sustainable Grassroots Development yang diterbit oleh Said pada tahun 1995. Penerbit berbincangkan tentang kelemahan dalam sistem zakat disebabkan oleh pentadbiran zakat diurus oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan syariah tetapi kurang profesional. Akhirnya, kajian lepas yang digunakan dalam kajian kami adalah bertajuk Zakat Management and Administration in Malaysia yang diterbit oleh Muhammad Dahan pada tahun 1998. Beliau berbincangkan tentang kaedah zakat perlu dinilai oleh individu secara terbuka. Kami telah mengedarkan borang soal selidik secara atas talian dan telah mendapat sebanyak 100 responden. Responden wanita yang diterima melebihi responden lelaki, iaitu wanita 52% dan lelaki 48%. Tingkat umur responden dibahagikan kepada 4. Responden yang berada dalam lingkungan umur 20 hingga 29 tahun mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 46%. Berdasarkan rajah 3, responden yang merupakan penerima zakat adalah sebanyak 37% dan selebihnya bukanlah penerima zakat. Responden yang tidak menerima zakat mengeluarkan zakat, maka peratus bagi rajah 4 seimbang iaitu penyumbang zakat adalah sebanyak 63%. Kenyataan bahawa permohonan zakat mudah dan tidak mengambil masa yang lama telah mendapat pelbagai jenis jawapan yang berbeza. 27% responden sangat setuju, manakala 11% responden mempunyai pandangan yang berbeza kerana mereka sangat tidak bersetuju. Majoriti responden tidak berpuas hati dengan kecekapan institusi zakat dalam pengagihan zakat seperti yang dilihat di Rajah 6. Hanya 5% responden yang memilih jawapan sederhana, manakala 1% bagi jawapan setuju. Namun, walaupun kecekapan agihan zakat tidak memuaskan, masih ramai responden yang bersetuju dan sangat bersetuju bahawa mereka akan mengeluarkan zakat seperti yang dilihat di Rajah 7. Rajah 8 pula menunjukkan hampir kesemua responden yang menyokong kenyataan bahawa agihan zakat yang cekap dapat membantu golongan miskin yang berada dalam kecemasan. Dengan 62% responden bagi jawapan sangat setuju. Bagi jawapan soalan 6 seperti yang dapat dilihat di Rajah 9, jawapan responden lebih banyak di bahagian setuju dan sangat setuju iaitu mengenai penggunaan dana zakat secara produktif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat miskin. Rajah 10 iaitu responden berpendapat bahawa kelemahan urus tadbir zakat membawa kepada isu kemiskinan telah mendapat jawapan setuju yang melebihi pilihan jawapan lain iaitu sebanyak 48%. Merujuk kepada Rajah 11, hampir keseluruhan responden berasa tidak yakin dengan institusi zakat yang telah mendapat lebih 40% responden bagi kedua-dua pilihan jawapan sangat tidak bersetuju dan tidak bersetuju. Yang terakhir iaitu Rajah 12, lebih separuh daripada keseluruhan responden iaitu 67% sangat bersetuju bahawa pusat zakat perlu mengubah sistem pengagihan zakat supaya lebih cekap. Berdasarkan rajah di atas, pengkaji telah mencarangkan 10 usaha yang boleh dilakukan bagi memperbaiki pengurusan agihan zakat. Antaranya terdapat 5 carangan yang mendapat kadar persetujuan yang sangat tinggi daripada para responden. Carangan yang mendapat paling banyak persetujuan ialah institusi zakat perlu membuat penelitian terhadap amal yang sewajarnya diagihkan untuk golongan yang tertentu bagi memperbaikikan sistem pengagihan zakat. Institusi zakat perlu mengenal pasti latar belakang golongan yang
memohon zakat seperti jumlah ahli keluarga, pekerjaan, gaji bersih sebulan dan lain-lain perlu diambil kira bagi menentukan kelayakan para pemohon. Cadangan yang kedua ialah menggunakan sistem agihan elektronik yang terkini dalam pengurusan agihan zakat. Hal ini disebabkan sistem tersebut dapat memudahkan pihak pengurusan dalam agihan zakat kepada asnaf dengan cara yang lebih senang dan sistematik. Sebagai contoh, pihak pengurusan haruslah membuat satu program software bagi tujuan memudahkan masyarakat menerima zakat. Dengan ini, kecekapan agihan zakat dapat ditingkatkan dan isu kelewatan dalam pengagihan zakat kepada asnaf dapat ditangani. Seterusnya, cadangan yang ketiga ialah meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengurusan zakat. Institusi zakat perlulah mentadbir dan mengurus dana hasil masyarakat Islam dengan profesional. Contohnya, menggabungkan keilmuan dan kepakaran para pihak pengurusan untuk memastikan pengurusan agihan zakat dapat dijalankan dengan lancar. Cadangan yang seterusnya ialah mengupah pihak yang pakar dalam pengurusan dana zakat untuk bekerja di institusi zakat. Hal ini disebabkan pihak pakar akan mengurus agihan zakat dengan efisien kerana mereka cemerlang dalam merancang penggunaan zakat tersebut mengikut status para pemohon. Contohnya, mereka boleh melakukan penyelidikan terhadap tahap kemiskinan supaya dapat memastikan sesiapa yang benar miskin dan sesiapa memberi maklumat yang palsu. Akhir sekali, cadangan yang kelima ialah memberi latihan yang boleh meningkatkan kecekapan kepada kaki tangan institusi pengurusan zakat. Kaki tangan di institusi harus memberi latihan yang tegas seperti latihan pengurusan, keamanan, pengiraan dan lain-lain. Dengan ini, mereka akan lebih biasa dengan kerja dan mengurangkan kesilapan. Institusi zakat memainkan peranan yang penting dalam pengurusan zakat, terutamanya dalam pengurusan hubungan antara pembayar dan penerima zakat. Jadi, institusi zakat perlulah melaksanakan tugas tagihan zakat dengan adil, amanah, kekal dan berkesan. Hal yang demikian, pihak institusi zakat amat memerlukan pakar yang berilmu tinggi dalam aspek pengurusan, keusahawanan dan teknologi supaya dapat mengurus sistem zakat ini dengan lebih efisien. Hal ini juga akan membawa hasil kepada peningkatan keyakinan dan kepercayaan daripada pembayar zakat terhadap institusi zakat dan seterusnya meningkatkan lagi dana zakat dalam sistem kewangan Islam. Dengan ini, golongan miskin dalam masyarakat Islam akan semakin berkurang. Dari sini cukuplah kita dapat melihat betapa pentingnya bagi institusi zakat untuk memberi tumpuan terhadap prestasi agihan zakat. Selain itu, bagi memastikan institusi zakat ini terus kokoh dalam pengurusan dana zakat, semua lapisan masyarakat haruslah menyokong dan mendorong segala usaha Majlis Agama Islam. Sebagai contoh, masyarakat perlulah beri sepenuh kepercayaan kepada institusi zakat serta memberi cadangan untuk memperbaiki sistem pengurusan zakat supaya mereka dapat mencapai pada tahap yang optimum. Melalui sokongan dan dorongan daripada masyarakat, pihak institusi zakat akan terus berusaha dan akhirnya semua pihak akan berpuas hati terhadap prestasi mereka. Akhir sekali, daripada hasil dapatan kajian, tajuk seperti kemajuan pengurusan zakat dalam tempoh 5 tahun boleh dikaji pada masa hadapan bagi mengenal pasti sama ada institusi zakat telah berusaha dalam penambahbaikan urus tadbir zakat ataupun masih menghadapi isu yang sama. Sekian daripada pembentangan kumpulan 2. Terima kasih.